maka mereka boleh lakukan apa sahajalah. Walaupun peruntukan Negeri Sembilan sebenarnya ada sedikit perbezaan dengan Perak. Sebab tu ada cadangan supaya Negeri Sembilan pindah ikut Perak. Apa bezanya? Negeri Sembilan mengatakan seseorang lelaki yang memakai pakaian perempuan dan berlagak sebagai perempuan di mana-mana tempat awam. Perak dia ada bagi tujuan maksiat. Negeri Sembilan tak ada. Itu saja. Dia ada beza sikit lah. Perak dikaitkan bagi tujuan maksiat. Negeri Sembilan dia tak. Sama ada tujuan maksiat atau bukan tujuan maksiat, tetap salah. Itu dia ada sikit beza lah. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung. Ini seksyen 57 Yang saya kata tadi, seksyen 57 ini juga adalah perkara yang boleh membawa kepada perzinaan, iaitu perbuatan atau kelakuan yang tidak sopan. Ini berpelukan, berciuman, bersentuhan lelaki dan perempuan di mana-mana tempat awam. Ini dia tak kira dah kahwin ke belum kahwin. Cuma kalau dah kahwin setakat pegang tangan, peluk pinggang, kita tak kisahlah. Tapi kalau keterlaluan, tetap menjadi suatu kesalahan. Dia duk berpeluk, bercium, melampaui depan-depan orang, itu kita ni jugalah. Bila kita tegur, dia kata kami dah kahwin. Betul lah, tapi balik rumah lah kan. Depan orang buat apa? Bahkan dulu pernah kita terima aduan oleh jiran-jiran. Jiran buat aduan. Ada jirannya, bila nak bersama suami isteri, dia masuk satu bilik, dia pasang lampu, lansirnya putih. Jadi jiran-jiran sekeliling boleh nampak pergerakan aksi-aksi mereka. Jadi jiran-jiran ni tak selesa lah. Anak tanya mak ayah, pakcik sebelah buat apa? Susah nak jawab kan. Walaupun dah kahwin, tapi tak boleh lah. Dia ada dalam agama kita, dia ada akidah, ada syariah, dan ada satu komponen dalam agama kita yang seringkali kita abaikan, iaitulah akhlak. Akidah yang sahihah, syariah yang lengkap dan sempurna, dan akhlak yang mulia. Ini kadang akhlak kita abaikan. Jadi tak boleh. Jadi seksyen 57 ini juga adalah suatu langkah pencegahan bagi mengelakkan berlakunya perzinaan. Perbuatan atau kelakuan yang tidak sopan, bersentuhan dan sebagainya. Ini minum arak saya sebut tadi, seksyen 59, yang boleh dikenakan denda RM3,000, penjara tak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Kalau dipaham, dinyatakan dan sebatan, tak lebih 6 kali. Jadi sebab tu dipaham, kena sebat. Dan menurut undang-undang Islam, menurut undang-undang Islam, hukuman bagi kesalahan minum arak ialah sekurang-kurangnya sebanyak 40 kali sebatan. Dia ada perselisihan pandangan lah. Ada yang mengambil pandangan 40, ada yang mengambil pandangan 80. 40 dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW. Zaman Khalifah yang kedua, Khalifah Ar-Rashidin yang kedua, Sayyidina Abu Bakar, 40. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar berijtihad. Lalu Sayyidina Umar telah menambahkan bilangannya kepada 80. Ijtihad Sayyidina Umar telah menjadi ijma' yang disepakati, diterima. Walaupun ada yang kata 40 tukar jadi 80, dan ada yang berpandangan 40 itu hudud, 40 lagi takzir. Itu perbezaan pandangan lah. Jadi tak ada masalah. Nak buat 40 boleh, 80 pun boleh. Ini yang telah pun dilaksanakan di Aceh, dan juga di Brunei. Mereka laksanakan yang ringan-ringan terlebih dahulu, yang tak melibatkan pendarahan lah. Jadi potong tangan, pancung, rejam, yang itu dia orang kemudian kan. Bukan tak nak laksana, dia akan laksana, tapi ada fasa-fasa yang berikutnya. Perlu ambil masa untuk memberikan keyakinan dan kefahaman kepada masyarakat semasa, yang mana kita dah meninggalkan undang-undang Islam ini sejak ratusan tahun lamanya. Kita dijajah dengan macam-macam. Jadi nak laksana balik, kita boleh mengambil pendekatan yang secara beransur-ansur.
Okey, yang terakhir Seksyen 61 ni ialah subahat. Subahat ni lebih kurang sipil juga lah saya kira. Subahat untuk orang berzina, subahat untuk orang minum arak, macam-macam pakai lah. Contoh macam mak ayah, anak dia, anak lelaki bawa balik girlfriend perempuan, masuk dalam bilik berdua-duaan, mak ayah tak buat aduan, mak ayah tak tegur, tak halang, tak buat aduan, tiba-tiba jiran buat aduan. Jadi bila kita tangkap anak ini dalam bilik, mak ayah ni kita akan dakwa di bawah Seksyen 61 kerana bersubahat. Ini banyak juga berlaku kes melibatkan pelajar-pelajar IPT lah, rumah sewa. Kawan bawa balik kawan lelaki, rumah sewa perempuan, kawan bawa balik pelajar lelaki, rumah sewa lelaki, kawan balik pelajar, kawan perempuan duduk dalam bilik. Bila orang lain tak buat aduan, kita tangkap yang dalam rumah tu, kita dakwa atas subahat lah. Tapi kalau mereka beraduan, kita tangkap mereka akan dijadikan sebagai saksi, bukan subahat. Okey, saya kira habis perbincangan yang saya nak bincangkan. Yang ini yang seterusnya, ini kesalahan bawah elemen keluarga. Elemen keluarga yang paling popular, nikah tanpa kebenaran lah, dan juga poligami tanpa kebenaran, yang banyak berlaku. Dan kenapa kita tak menggalakkan? Sebab menimbulkan kesan yang pelbagai. Dari segi nafkah, bila kena aniaya, isteri tak boleh buat aduan, berlaku ketidakadilan, masalah anak tak boleh didaftarkan, timbul kalau berlaku kematian, masalah perwarisan, semua masalah yang timbul bila nikah tanpa kebenaran, balik tidak didaftarkan. Kesan banyak kepada wanita, lelaki dia selamat, perempuan. Ada yang suami dah mati, dia tak dapat mewarisi pencen suami, tak dapat harta perwarisan. Dia nak tak nak, suami dah mati, dia kena file untuk mohon pengesahan nikah. Nak mohon sah nikah, suami dah mati dah, dia terpaksa buat, bagi memenuhi keperluan-keperluan undang-undang. Bila dia nak, suami dia kaki tangan awam, isteri seorang saja contohnya, suami mati, isteri akan dapat pencen suami. Jadi bila nikah tak diiktiraf, dia tak layak. Jadi dia kena buat pengesahan dan sebagainya. Sesuatu kita tak galakkan lah, kita tak galakkan. Jadi saya kira itu sebuah sedikit, selama lebih kurang hampir 1 jam setengah, dan kita pada masa lebih kurang 7 ke 8 minit sahaja. Saya tak pasti kalau ada persoalan dan sebagainya. Kalau ada, boleh takut 1-2 soalan sebelum kita tangguhkan. Dia persilakanlah, mic pun ada di belakang sana. Kalau ada, boleh kita perbincangkanlah, kalau ada lah Ada ya, sila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati Datuk Pahlawan, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Fadhil Ustaz, saya ingin mendapat sedikit pandangan di bawah Seksyen 48, 49, 50 dan 52 sebagaimana yang Al-Fadhil sebutkan tadi.